Assalamualaikum semua. Seperti yang dijanjikan, tepat pukul 2, lebih kurang lambat sikit lah saya hari ini sebab ada masalah teknikal. Kita akan menjalankan sesi live bersama OKP Daerah Kuching. Jadi kita akan berkisar tentang kit terapi kendiri yang telah diedarkan kepada anda, klien-klien semua. Dan hari ini kita akan membincangkan tentang siri 1. Mohon share dulu dengan kawan-kawan supaya yang ada kawan-kawan OKP yang lain yang tahu kita ada sesi hari tu, kita share. Saya nak tengok viewer kita, OKP kita ada berapa. OKP adalah orang kena pengawasan. Sebentar, saya tukar kamera. Saya pun Nadia binti Muhammad Nazmi, pegawai pemulihan anda. Saya bertugas dari rumah sekarang sebab kita semua diarahkan untuk stay at home. Jadi saya harap anda semua, OKP-OKP yang dikasihi sekalian pun ada di rumah masing-masing. Bukan ngelayu sekarang tu, bukan juga pergi lepak di luar cari alasan nak pergi beli rokok ke apa. Kita ada janji hari tu kita ada sesi, jadi kita akan teruskan sesi bersama. Tak kisah klien saya ataupun klien siapa-siapa, anda boleh join sesi live ini. Sebagai penanda aras ataupun membuktikan anda hadir sesi live ini. Sesi live ini kita akan laksanakan seiring, maknanya sama. Anda lapor, anda tak perlu datang lapor diri di ADK Daerah Kuching, tak perlu datang ke pejabat kami. Anda boleh sertai sesi ini dan kami akan anggap anda telah melapor diri. Jadi untuk mengesahkan anda telah hadir sesi, ada satu link di FB ADK Daerah yang anda boleh klik. Sebentar. Okey, jika anda di page ni, saya bacakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Makluman untuk OKP AADK Daerah Kuching ataupun ahli grup yang sudah kita tubuhkan untuk OKP Daerah Kuching. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan bermula 18 Mac ini 2020 sehingga 14 April, orang kena pengawasan OKP tidak perlu melaporkan diri di semua pejabat AADK kerana mengambil berat tentang kesihatan dan kepulihan anda sepanjang tempoh ini. Sesi live #duduk di rumah bersama OKP akan diadakan pada hari tok lah, sekarang tok yang saya ada dengan anda, dan penyertaan dalam sesi ini adalah dikira melapor diri. Dan jika anda ada online sekarang dengan saya, anda boleh klik satu link dekat yang kita telah sediakan untuk kita sambungkan ke talian WhatsApp untuk pengesahan kehadiran anda. Kemudian anda juga boleh join untuk sertai private group khas buat OKP Daerah Kuching sahaja. Kita akan kumpul anda semua di dalam grup ya, untuk kita lebih private lah, untuk anda menceritakan permasalahan anda sepanjang tempoh stay at home. Okay, jadi saya nak tengok sekarang ada 10 viewer. Ada lagi tak yang anda boleh join? Okay, ini adalah link WhatsApp tadi di mana saya telah edarkan kepada sebahagian daripada anda. Di dalam link ni terdapat kit terapi diri, ada siri 1 hingga 10 sebenarnya, dan daripada talian ataupun link ini juga anda akan dapat belajarlah dengan sendiri di rumah apa isi kandungannya. Tapi pada hari itu saya sendiri akan menceritakan kepada anda apa isi kandungan yang terdapat dalam link tersebut, kerana macam ni ajak orang kita nak baca. Okey, lupa tanya khabar. Anda semua sihat kah? Ada feedback kah dalam tu yang boleh kita tengok anda sedang menonton? Siapa yang sedang menonton saya boleh bagi like. Saya tengok like kah, apa-apa simbol kah boleh dihantar. Okey, ada yang dah mula PM di bahagian WhatsApp. Okey, terima kasih kerana ada feedback. Saya akan menjawab secara peribadi. Sekiranya anda malu untuk on di dalam secara live, anda boleh PM tepi kata kita. Jadi PM tepi anda akan dilayan secara private lah, personally. Okay, terima kasih Azil Najli yang daripada semalam anda memang bersemangatlah untuk sertai sesi kita tu. Terima kasih Azil Najli. Boleh share dengan kawan-kawan lain jadi kita boleh ceritakan dengan lebih lanjut lagi kenapa anda perlu ada terapikan diri. Kenapa anda perlu ada terapikan diri? Anda semua ada di rumah kah sekarang? Dari rumah kah? Ada mengayu-ngayu kah? Ada tengah ada TV? Atau tengah hilang kejap? Ada lebih 2 minggu kita berada di sini. Okey, jadi saya masih menunggu yang lain-lain. Ada yang dah cakap tengah klik link. Okey. Sebentar. Ada juga yang ada masalah link terlampau siput. Alah, kesian. Kalau link terlampau siput saya tak dapat tolong, tapi anda boleh tonton kelak bila ada ulangan lah. Bukan ulangan lah, memang akan direkod. Jadi anda boleh akses bila-bila masa. Tapi saya tahu anda ada ikutilah siaran link ni. Okey, ada pernyataan baru lagi. Okey, siapa? Kita terus pergi ke kit terapi kendiri kita yang pertama. Mau kelakar Sarawak kah? Kelakar bahasa Melayu. Kita orang Sarawak, kita kelakar Sarawak lah supaya anda lebih faham dan yakin. Okey, anda seperti yang sedia maklum tidak perlu hadir untuk lapor diri lagi setakat ini sehingga 14 April lah. Kerana anda perlu duduk di rumah, anda perlu kekal bebas dadah, dan anda perlu tolong diri sendiri dengan mengamalkan terapikan diri ini. Sama juga seperti saya. Saya pun stay di rumah. Saya berada di rumah tapi terpaksa berpakaian seperti di pejabat sebab bertugas daripada rumah. Anda pun perlu melakukan demikian. Make sure anda benar-benar dapat membantu kerajaan dalam kita nak memutuskan talian hayat, tapi memutuskan rangkaian COVID supaya kita lebih selamat selepas tu, at least dapat raya macam raya yang biasa. Kalau anda berdegil, anda masih keluar, anda masih ingkar nak cari masalah di luar lepak-lepak, ia akan menyebabkan anda menjadi penyumbang kepada kita tidak dapat beraya lagi seperti biasa pada tahun ini. Jadi make sure anda di rumah dan anda perlu meneruskan momentum kepulihan anda untuk berubah. Semuanya dalam diri anda sendiri. Kalau anda kuat, anda rasa anda mampu, anda akan
dapat stay walaupun dalam kebosanan, dalam rasa yang sebab kena lah, kata kita nak duduk di rumah boring, siapa lepak dengan kawan, nak beli rokok pun susah, nak cari barang pun susah. Jadi ya, faktor utama yang membuatkan anda jadi trigger. Tahu trigger, saya pernah ajar anda tentang trigger. Trigger bermaksud ada benda yang menyebabkan anda teringin nak ambil balik barang yang teringin nak cari stok. Ia adalah satu benda yang bahaya apabila anda berada dalam keadaan terlalu rehat sekarang. Anda berada di rumah, anda rehat, boring, tidak melakukan apa-apa. Jadi cuba cari aktiviti yang lain, dan anda perlu teruskan momentum kepulihan anda. Saya yakin anda yang menonton sesi live pada kali ini, anda adalah orang yang benar-benar ada kekuatan untuk berubah, kerana anda willing, anda berkehendak untuk berubah. Kalau anda tak join, tak habiskan data 1 gig percuma kerajaan bagi. Jadi dia tak ada alasan untuk kita tak dapat join sesi pada pagi ni. Walaupun siput saya faham, siput lain siput mungkin ikut kawasan. Jadi yang ada ni, saya minta anda teruskan kepulihan anda dengan tip-tip yang kita akan kongsikan sebentar lagi ya. Kita akan pergi ke next terapi. Kenapa anda perlu kekal di rumah? Saya pusing sikit. Okay. Normal bagi anda bila anda mengalami perasaan risau, cemas, panik, bimbang dan takut, tapi anda perlu dikawal. Ada 5 cara untuk mengamalkan, praktikkan. Macam ni rasa resah yang kita boleh buang. Anda resahkah bila diam di rumah sekarang? Siapa ada rasa resah? Semua ada rasa resah sebab kita tak dapat buat aktiviti yang seperti kita buat sebelum-sebelum ini. Kita tak ada tempat untuk bersosial, kita tak ada tempat untuk hanging out dengan kawan-kawan macam biasa. Ada yang hilang pekerjaan, tak ada sumber pendapatan. Jadi benda ya adalah mengganggu proses kepulihan kita sebenarnya dalam tempoh PKP ini ya. Jadi untuk mengekal atau mengelakkan perasaan-perasaan macam ni, benda yang saya akui berlaku kepada sesiapa juga termasuk diri saya. Kita sebagai umat Islam atau Muslim, kita boleh istighfar. Kita astagfirullah atau istighfar kan. Kadang-kadang orang tak istighfar, saya suruh istighfar, ada yang mengucap. Bila saya suruh orang mengucap, ada yang istighfar. Jadi istighfar adalah astagfirullahalazim, kira dalam hati kita minta lega, minta dibuang rasa-rasa yang sangsi, curiga, nervous. Lepas kita mengucapkan istighfar, lepas kita stop, atur balik fikiran kita bernafas penuh, tarik dalam-dalam. Pernafasan adalah benda yang paling penting dalam mengawal emosi kita. Sebab bila kita trigger, kita rindu kepada rasa hidup normal, dapat sumber dengan mudah, kita akan rasa macam sesak nafas, rasa dada berdebar-debar, dan nafasan kita akan jadi lebih laju. Apabila pernafasan lebih laju, kita akan gelisah lah. Bila kita gelisah, dia akan menyebabkan benda-benda yang benda lain masuk ke dalam minda kita yang menyebabkan kita berfikir untuk mengambil darah semula. Saya pun agak risau pada klien-klien saya di luar sana. Bila anda tidak lagi follow up dengan kami, tidak lagi datang ke pejabat, tidak lagi diuji urin dan sebagainya, anda rasa oh inilah peluang untuk kita start semula atau sebagainya, please jangan. Ini bukan masanya untuk anda berfikir sedemikian. Kekalkan kepulihan anda dengan teknik-teknik yang kita akan bagi. Banyak berehat. Banyak berehat adalah salah satu teknik untuk anda rasa lebih lega lah. Okay, contohnya kendurkan bahu, ya exercise lah, kira mengundur balik 3, 5, 4, 3, 2, 1, rehat sekejap, tenang dan ulang semula jika perlu. Tips kedua, ambil kerusi, duduk dengan selesa, kawal pernafasan tadi letak kaki anda secara mendatar di lantai, kendurkan bahu lagi, lurus menyandar. Atau kalau orang Sarawak ada, relax lah, relax tidur, supaya fikir benda yang bukan-bukan, kosongkan kepala kita, kosongkan daripada segala tekanan. Okay, kalau ada yang minat menulis, boleh sediakan buku atau kertas, tulis benda yang merisaukan anda. Kalau anda tak jelas, anda tidak akan jelas tentang apa yang merisaukan anda. Bina plan tindakan untuk mudah teruskan. Tentukan siapa yang akan bantu anda. Dari segi mendatuk semua, anda sebenarnya sangat perlu sokongan daripada keluarga. Bagi mungkin ada ahli keluarga yang juga menonton live pada hari ini, saya minta ahli keluarga memberi sokongan yang penuh kepada anak anda yang mungkin dah terjerumus dalam dunia pendadahan ini. Minta anda bagi sokongan, jangan buang mereka, jangan kecam mereka, jangan biarkan mereka terumbang-ambing sendirian. Mereka tidak boleh bersendirian. Bantu mereka. Saya pun terima banyak aduan secara private message di FB dan sebagainya tentang masalah dalam PKP. Anak-anak yang OKP ni, yang ada bermasalah dengan dadah, mengamuk di rumah kerana terputus bekalan dadah. Terputus, kalau orang Sarawak madah palak kosong. Bila palak kosong akan jadi agresif. Kesan dadah jenis syabu, terutamanya jenis sintetik, akan menyebabkan tindakan agresif. Jadi selain daripada anda sendiri ataupun diri mereka sendiri yang terkesan dengan kesan dadah, ahli keluarga di sekeliling mereka juga akan terkesan kerana stres menghadap anak yang di rumah dalam keadaan tidak stabil, agresif dan bertindak di luar jangkaan. Banyakkan ibu bapa stres dengan keadaan anak sedemikian dan tak tahu bagaimana ataupun di mana tempat nak cari awak Farid. Terima kasih kerana dah maklum dengan bala-bala Tuhan. Boleh kita sama-sama share sesi ni yang saya kongsikan lah. Jadi untuk saya berbalik lagi pada kita tekanan di rumah, memang kita susah nak kendalikan anak-anak ataupun ahli keluarga kita yang setengah dibelenggu dadah dalam keadaan PKP ini. Apa yang saya boleh sarankan kepada anda, selain daripada memberi sokongan mereka untuk pulih, jangan buang mereka. Anda jika berada dalam keadaan yang kritikal, contohnya sedang mengamuk, cuba untuk mencederakan ahli keluarga sendiri, anda cepat-cepat boleh dapatkan bantuan dengan menghubungi polis, peronda ataupun terus ke balai polis untuk membuat laporan, di mana anda boleh
dapatkan bantuan secara orang kata apa, lebih cepat dan berkesan untuk melindungi diri anda dan keluarga anda. Jangan tersekat dengan orang kata apa, dengan membelenggu diri anda dalam kemelut tersebut. Jangan diam diri, jangan berdiam diri, ambil tindakan. Kalau anda tak dapat nak handle anak-anak anda dalam keadaan ini, jangan biarkan mereka mengganggu orang lain ataupun mencederakan diri anda ataupun keluarga anda ataupun mencederakan diri mereka sendiri. Jadi ambil tindakan melalui cara aduan kepada polis. Kerana kami di ADK sendiri juga ada talian hotline yang boleh anda hubungi, ada di FB ADK, dan talian itu boleh dihubungi untuk anda menyalurkan aduan. Okey, ada yang dah respon dekat WhatsApp sebentar. Okey, kita teruskan pada tips yang seterusnya. Tips keempat. Kalau anda perasan ketika saya sedang membuat sesi ini, saya membuka satu muzik lembut, jazz instrumental yang relaxing. Jadi tips keempat adalah mengenai teknik ini yang perlu dipilih sebagai aktiviti untuk anda fokus, untuk melupakan alih tumpuan anda terhadap perasaan cemas, risau dan bimbang ini. Contoh aktiviti, mendengar muzik, mengemas rumah, basuh kereta dan sebagainya. Anda boleh buat hobi anda sendiri. Kalau yang suka dengan muzik ya, layanlah lagu apa anda nak layan, nak berdangdut kah, nak bertiktok kah di rumah. Ya, terpulang dengan anda sendiri nak buat apa. Macam saya suka dengar relaxing music, jazz dan daripada ya, banyak benda nak dibuat di rumah. Kita boleh merugak debah katil. Sama-sama merugak nangga apa debah katil kita yang kadang 3-4 tahun kita pernah kemas pun bilik, kemas lah waktu tu kita kemas lah bilik kita yang macam sarang apakah dulu kan. Jadi penuhi aktiviti masa lapang anda dengan benda-benda yang sedemikian. Selain daripada yang paling penting adalah pendekatan agama. Apa agama sekalipun kita ada pendekatan kita masing-masing. Jika Islam, jika Muslim, kita boleh lakukan solat sunat, boleh belajar dengan lebih mendalam. Ada yang klien saya, ada kebanyakan bila saya tanya Al-Fatihah pun belum tentu boleh baca. Jangan kata Al-Fatihah, yang suruh mengucap pun si pandai mengucap. Jadi waktu macam tu kita tengah dilanda perperangan secara benda sedang kita berperang dalam Malaysia sekarang sedang berperang dengan wabak Covid. Perang yang bukan bersenjata, perang yang bukan berdarah, bukan membunuh. Tapi perang ini kita tahu kita menang atau kalah. Jadi mungkin masa inilah sesuai untuk kita nak bertaubat, kita nak belajar lebih agama, kita nak belajar lebih mendalami benda-benda yang kita asyik tahu. Macam ni lah. Jadi lebih banyak aktiviti kerohanian. Channel dekat TV pun banyak, Astro Oasis apa semua anda boleh hangga dan dalami. Tiba-tiba dah habis untuk tips untuk slot kit yang pertama. Tip ikhlas daripada cawangan PDK bahagian rawatan dan pemulihan. Jadi sekarang rumah siapa macam tukang pecah hati. Jadi sekarang kita nak respon. Ada yang baru mendaftar, saya belum sempat nak reply sebab tengah fokus live. Okey, jadi boleh kita move ke terapi kit yang kedua atau nak tunda ke hari yang lain? Cukupkah rasanya hari ini apa yang saya kongsikan? Okey, ni kit terapi yang kedua. Semuanya tentang gelisah lah, sebab kita dalam keadaan gelisah sekarang. Saya bacakan ada satu surah dari Al-Ma'arij. Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah, gelisah, lagi bahil dan kedekut apabila ditimpa kesusahan. Dia sangat resah, gelisah dan apabila ia beroleh ketenangan, ia sangat bahil, kedekut. Ukuran utama seorang manusia itu bukan di mana dia berdiri di saat senang, tetapi di mana dia berdiri di saat mencabar dan perselisihan. Apa maksud pengertian ayat tersebut? Saya terangkan sedikit lah. Maksudnya kita semuanya tak mahu tengok dalam keadaan gelisah. Tenang is good. Siapa yang tahu apa tenang is good ya? Tenang is good ya adalah you know lah, orang penagih dadah jenis ganja, mereka lebih tenang, mereka mungkin merasakan lebih tenang, tapi melalui cara yang agak tidak sesuai lah, sebab kita ada pendekatan-pendekatan lain untuk mencari ketenangan. Bukan hanya nak tenang dengan substance ataupun pengambilan dadah-dadah ini untuk mendapatkan rasa tenang. Banyak lagi untuk mendapat perasaan tersebut dengan aktiviti mengawal perasaan negatif, pemikiran negatif. Bila kita dalam keadaan macam sekarang, kita terlalu banyak berfikiran negatif. Saya sampaikan untuk anda, saya sampaikan untuk diri saya sendiri. Kita berfikiran negatif, ada yang takut kena virus, ada yang takut keluarga datang ke rumah bawa virus, ada yang takut tokan hantar barang bawa virus. Semuanya berkaitan dengan ketakutan. Jadi kita pergi kepada tips yang di-highlightkan di dalam kit kita sekarang. Saya besarkan. Okay, jadi ada berkaitan tentang pemikiran, perasaan dan sensasi. Amalan-amalan ini sendiri anda boleh rasa lah. Saya tak boleh semua orang pandang saya seorang yang gagal. Apa salah saya? Ia adalah pemikiran anda. Gagal sebab apa? Sebab anda penagih dadah, anda gagal, bukan. Ya adalah pemikiran anda sendiri. Perasaan anda. Apa perasaan saya? Saya rasa takut, kecewa, cemas, bimbang, malu, cemburu, tidak selamat dan tiada harapan. Itu adalah semua benda yang kita rasakan. Ada sensasi pula adalah simptom lawan ataupun lari, berdebar-debar, gelisah, menangis, tegang, berpeluh, stuck dan tidak boleh bagi perhatian. Jadi tingkah laku anda, tindakannya adalah lawan, lari, bina tingkah laku. Susah kita faham.
maksudnya adalah kita bertindak ikut perasaan kita sendiri. Apa yang kita alami adalah tindakan kita. Bila kita di betray ataupun disisihkan oleh orang, kita akan rasa gelisah, takut, hilang keyakinan diri, rasa tidak dikhianati lah. Contohlah paling mudah bagi anda yang bercinta, ada gerek, tiba-tiba dicurangi oleh gerek anda rasa takut, anda rasa gelisah, si handsome kah aku tu, si kacak kah aku tu, sampai gerek aku mau orang lain. Jadi perasaan yang akan timbul adalah rasa takut, kecewa dan sebagainya. Tidakkan daripada perasaannya adalah anda akan ada yang lari ke hutan, ada yang pergi menangis seorang-seorang di suku katil, ada yang pergi ke jamban terus mandi, ada yang cari dadah. Benda-benda macam ni adalah benda yang mendorong. Oh, Januari suara si clear. Okey, kalau suara si clear saya cuba tutup lagu. Sekejap. Saya cuba cakap dengan lebih nyeri lah. Terima kasih Januari kerana maklumkan saya tentang ketidak-clearan ini, dan yang lain pun ada yang tidak clear pun tolong maklum dengan saya. Okey, jadi perasaan yang saya ceritakan tadi adalah tindak balas yang normal, yang patut anda rasa pun, yang normal. Kalau anda di psik normal, kita rasa sakit, kita rasa pedih, tapi kita si menangis, ya tidak normal. There is, orang kata apa, tidak salah untuk anda menangis. Menangis adalah salah satu cara untuk anda meluahkan emosi anda secara natural. Jika kita rasa tertekan, kita rasa tidak dihargai, kita rasa macam merindui dadah dan sebagainya, ada banyak tindakan yang anda boleh ambil selain daripada memilih untuk mencari dadah yang kembali. Kita boleh luahkan dengan cara-cara yang ke arah lebih positif, yang penting. Jadi pemikiran kita sendiri, kita yang akan kawal. Jadi kalau nak ikut tips yang dibagi di dalam kit ini pun terlalu detail. Rajinkah anda nak menulis setiap satu tarikh bila anda rasa sedih, tarikh anda rasa sedih, anda nak tulis macam nilah. Tengok tarikh bila ia berlaku, situasi kejadian apa yang menyebabkan ia berlaku, apa, di mana dan siapa yang bersama anda, pemikiran anda, apa yang anda fikirkan, perasaan anda, adakah yang negatif, apa skalanya. Ini adalah agak kritikal lah untuk anda yang di rumah nak mula. Kalau saya sendiri pun mungkin saya macam nak ambil pensel pun malas, tapi tak apa, kita boleh amalkan sendiri ataupun buat secara orang kata apa, spontan daripada pemikiran sendiri. Anda boleh nilai daripada pemikiran anda sendiri. Januari dah dengar belum suara saya? Dah clear belum? Kalau clear, respon. Okey. Jadi kita nak melihat apa yang anda boleh buat adalah sebenarnya membuat journal. Journal adalah diary yang boleh kita track kita punya perasaan hari itu, apa yang kita rasa sedih, apa yang menyebabkan kita sedih, apa yang menyebabkan kita hilang kawalan dan sebagainya. Ia adalah benda yang kita boleh buat untuk kita refer balik, kita pun pergolakkan emosi kita sendiri. Yalah, kita yang sebagai yang pernah mengambil barang-barang terlarang, kita akan rasa susah sedikit untuk mengawal emosi kita lah. Jadi menjurnal ataupun menulis ataupun jot down adalah salah satu teknik yang membolehkan anda meluahkan melalui penulisan. Kalau pandai menulis, luahkan melalui tulisan. Hai Denny, John tengah menonton, ada John kah? Okay, jadi penulisan adalah penting bagi yang pandai menulis. Bagi yang tak pandai menulis, anda boleh mengarang lagu kah? Ada gitar, kompos lagu, juga salah satu cara untuk mengawal ataupun meluahkan perasaan dengan lebih positif. Jadi itu adalah antara tips yang dikongsikan di dalam kit terapi diri yang pertama dan kedua. Ada masa setengah jam lagi, nak pergi ke kit ketiga kah kita? Saya nak tengok feedback di WhatsApp sekejap. Okey, ada yang di WhatsApp bertanyakan saya, perlukah join live ya Juha? Live ni hanya memang perlu anda join untuk kira mark ataupun menandakan anda sudah hadir sesi seperti yang kita biasa lakukan tiap-tiap minggu. Bagi yang ada akses FB ataupun Facebook tu, ada line, ada data free, kerajaan bagikan 1 gig. Jadi yang ada akses silalah join live yang kita dan adakan tu untuk menggantikan sesi bersemuka kita di Pejabat AADK. Jadi penting untuk anda hadir live. Yang ada handphone, yang ada teknologi lah. Tapi yang handphone manok, yang sudah interface Facebook dan sebagainya, kita akan call anda, kita akan terangkan kepada anda one by one kit ataupun teknik pemulihan diri di rumah tu, kita akan jelaskan kepada anda secara panggilan telefon. Bagi yang tidak ada FB tapi ada WhatsApp, kita dah edarkan dalam bentuk kit terapi diri di WhatsApp anda. Bagi OKP Daerah Kuching lah. Saya bagi contoh sekejap macam ni setelah link yang diberi kepada anda ya. Okay. Jadi contoh, setelah anda klik link tersebut, akan keluar seperti itulah. Saya akan minta untuk anda sertakan nama dan nombor IC untuk tujuan pengesahan. Okay, setelah dapat, saya akan hantar satu link yang akan ada link untuk anda pergi ke FB untuk melihat kit terapi tersebut untuk anda buat. Jadi daripada WhatsApp tu juga anda boleh berhubung dengan saya ataupun pegawai pemulihan anda directly. Okey, sekejap. Apa link WhatsApp? Sekejap. Link WhatsApp tu saya ada letak di page hadapan FB AADK Daerah Kuching. Okey, di sini ya. Anda lihat di sini. Sila sahkan penyertaan anda melalui talian WhatsApp. Klik link tersebut, toklah linknya. Bila klik link tu, lepas tu jangan lupa untuk sertai private group khusus untuk OKP dengan klik satu link tu lagi. Contoh bila kita dah klik link tu, dia akan pergi ke FB lah. Saya guna FB di screen FB web. Tapi anda di handphone pun akan keluar benda yang sama, lebih kurang macam tu. So dia akan pergi ke page tu lah. So macam ni lah lebih kurang Shirley ya.
Lepas ya, jangan lupa untuk klik satu lagi link untuk join private group. Dalam private group tu kita boleh berkongsi kita pun masalah secara personal lah. Dalamnya ada pegawai pemulihan anda, saya sendiri, Puan Nadia dan Puan No. Jadi di dalam group tu kita nama grup OKP AADK Daerah Kuching. Kita buka grup ini. Dalam tu ada beberapa ahli yang kita boleh, ada banyak member lah. Dalam tu kita boleh share apa-apa masalah kita sebagai OKP secara privately. Sebab mungkin ada yang segan untuk share secara public, kita faham. Dalam tu kita ada banyak maklumat tentang pemulihan anda, termasuk daripada Dr. Muhammad Rafidi bin Yusof. Dan kita pun lepas tu akan melaksanakan live secara online dalam grup OKP je. Jadi anda siapkan malu untuk siapkan malu untuk berkongsi lah antara kita secara private. Jadi grup tu penting untuk anda sertai. Cili segar, nama pegawai belum ada. Okey, siapa? Nama pegawai belum ada. Anda boleh PM saya dengan klik link di WhatsApp tadi untuk maklumkan lah dengan saya nama dan IC. Sekurang-kurangnya anda ada dalam database kami dan masih boleh menyertai sesi live bersama kami. Okey. Seterusnya, ada apa-apa soalan kah OKP yang dikasihi sekalian? Jika ada soalan, saya akan menjawab secara private ataupun secara online jika anda setuju. Jika anda boleh online, kita boleh jawab online. Okey. Saya nak pergi ke slide yang ketiga. Lang-lang nak habis pukul 3. Kita akan habis sesi pada pukul 3. Sebab nak bagi ruang untuk yang belum turut serta untuk join lah, serta menyertai kita pun sesi tu. Sebenarnya sesi kit dah sampai ke kit ke-10 untuk hari ini. Why not kita boleh skip saya nak tengok kepada slide yang baru, terapi yang baru. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati supaya kamu bersyukur. Jadi dia minta kita bersyukur sebab kita tu dilahirkan serba cukup, serba lengkap. Jadi deria dan fungsi melegakan tekanan itu adalah daripada kit yang seterusnya. Deria anda, bagaimana ia boleh mengurangkan tekanan anda. Lakukan terapi seperti berikut. Lihat pemandangan hijau, langit biru, gambar kenangan manis dan menarik. Nikmati keindahan alam, taman, pantai, halaman rumah. Hiasi ruang bilik anda dengan warna yang boleh menaikkan semangat pejam mata, dan gambarkan tempat yang mendamaikan dengan tenang. Okey, sebenarnya tip untuk menghilangkan rasa anda pun anxiety. Anxiety tu keresahan ataupun kerisauan. Jadi dengan melihat pemandangan hijau, langit biru, gambar kenangan manis anda dengan teman wanita anda, anda dengan gerek anda dengan keluarga anda, semuanya adalah boleh menjadi satu terapi. Ada pusat sih, ada kucing sih. Mungkin ada yang minat dengan kucing, minat dengan pusat, haiwan peliharaan, ada kambing ke, beruang ke, harimau ke. Hanya adalah salah satu punca yang boleh memberikan kita satu ketenangan. Macam saya pun saya anggap kucing saya, pusat saya. Tengok aja pun dah boleh rasa tenang sebab cute, comel lah. Apatah lagi bila kita memegang dan membelainya. Sama dengan kita melihat pemandangan hijau. Anda berkurung dalam rumah, boleh kurung lah. Tapi keluar sekejap di luar, kita nangga di luar, langit biru, pun dah hari mendung, boleh nangga langit yang cerah. Janganlah berjemur di bawah panas. Sama dengan lihat keindahan alam, taman, pantai. Rumah tapi pantai, dapat nangga pantai. Musik dah pantai dalam rumah, biarlah ada longkang ke, biarlah air longkang mengalir. Macam banyak benda yang kita boleh create ataupun cipta kegembiraan kita sendiri di dalam rumah lah. Hiasi ruang bilik anda dengan warna yang boleh menaikkan semangat. Sekarang kedai hardware dah boleh mula dibuka kalau saya tak silap. Kedai hardware dengan kedai pet shop kan dah boleh dibuka. Bolehlah pergi beli cat ke apa, roller cat, pergi ubah rumah, ubah sesuai rumah anda, cat warna pink, warna merah, warna hitam ke, depend dengan minat sendiri untuk mencari mood baru. Jadi anda tidak terlalu bosan dalam tempoh PKP ini. Jadi tip yang keempatnya, bagi pejam mata dan gambarkan tempat yang mendamaikan dan tenang. Pejam mata dan menggambarkan. Imagine lah, yang menyuruh anda imagine ataupun yalah, orang tahu lah imagine macam ni. Kita dapat peluang mana, kita imagine lah kita pergi bercuti ke Hawaii ke, kita imagine kita pergi pulau ni ke, kita imagine pun memadai lah melalui imagination. Jangan jadi macam orang yang makan LSD, Lucy to the Diamond ke apa, Lucy with the Diamond to the Sky. Macam ni lah lebih kurang namanya. Bila kita makan dadah jenis kita boleh pergi bercuti di luar negara dalam tempoh kita tidur ya. Kita boleh bahaya lah ya, kesan dadah jenis LSD ya tadi. Jadi janganlah pergi ambil benda-benda yang sedemikian untuk menjadikan alasan kita nak pergi imagine untuk bercuti ataupun imagine untuk mendapatkan perasaan damai dan tenang. Please pergi ke tempat ataupun kebahagiaan yang lebih positif untuk diri anda, tidak merosakkan diri anda. Okey, ada lagi respon daripada WhatsApp. Terima kasih kerana anda mendaftar dan memaklumkan kehadiran anda. Terima kasih juga kerana stay duduk di rumah. Line macam siput juga lagi pun. Okey, siapa line macam siput siapa? Bila ada waktu line kita penuh, kita masih boleh replay live tu. Yang akan ada di page AADK lah sepanjang tempoh PKP kita berlangsung. Okey, next tip kita boleh kongsikan. Lakukan terapi seperti berikut. Nyalakan lilin dan nikmati baunya. Hidu bau bunga-bunga seperti bunga ros dan sebagainya. Hirup udara segar dan bersih di luar rumah atau taman. Pakai minyak wangi dan bau-bauan. Mandi dengan menggunakan sabun mandi. Tip yang macam comel-comel je untuk kita nak amalkan kan. Sebab nyalakan lilin wangi, okey, jangan nyalakan lilin nak chase. Yang saya cakap kadang-kadang nyalakan api kan lighter tu yang boleh buatkan kita jadi trigger. Lama sih. Main lighter. Ada yang faham lah. Jadi jangan cari benda yang boleh menyebabkan kita trigger dengan lilin dan sebagainya. Pilih benda lain. Hidu bau bunga-bungaan seperti bunga ros dan sebagainya. Ia pun terapi.
ada potpourri kah, tak potpourri dalam bahasa Melayu, daun-daun yang macam dalam bekas ya, perfume lah pendek katanya, untuk memberi kelegaan kepada anda, hirup udara segar dan bersih di luar rumah atau taman, kalau ada taman. Lepas ya, nak mandi dengan menggunakan sabun. Sekarang tu pun penting, mandi dengan kerap beberapa kali sehari, 3 kali sehari ya. Kalau anda keluar, pulang ke rumah terus mandi. Jangan sentuh anak-anak, jangan sentuh apa-apa barang di rumah. Anda keluar pergi beli rokok, pergi beli barang sebagai ketua keluarga ke apa, pulang ke rumah terus mandi, jangan sentuh apa-apa. Mandi dengan Dettol ataupun apa-apa sabun sekalipun. Dah bersih tangannya, dah bersih badan, baju terus buang tepi, cuci terus sekiranya anda keluar. Mandi rumah sih perlu dah macamnya. Mandi rumah dah kita tahu, kita di rumah tak sentuh apa-apa lah. Jadi teruskan jaga kebersihan anda seperti yang disarankan oleh kerajaan. Okey, ada lagi yang tengah feedback dalam WhatsApp saya. Okay. Terima kasih kerana mendaftar lagi. Kita balik kepada mandi tadi lah. Dah mandi, bersih, anda akan rasa lebih segar. Untuk menghilangkan rasa rindu kepada dadah, rasa rindu kepada biasanya bila kita withdrawal symptom ataupun rasa ketagihan, kita akan menggeletar, sakit perut, bergegar, ada yang sampai cair beret dan sebagainya. Antara cara untuk anda menghilangkan rasa-rasa tersebut adalah dengan mandi air sejuk. Terus kejutkan diri anda dengan air sejuk. Janganlah mandi air ais. Ada yang kata saya, rumah kami orang saya ais, puan susah nak mandi dengan ais. Bukan saya suruh mandi dengan ais, tapi mandi dengan air sejuk untuk hilang rasa ketagihan ataupun rasa keinginan untuk dadah yang semula. Macamnya. Saya cakap campur-campur lah, cakap bahasa Melayu campur bahasa Sarawak sikit. Sebab lebih mesra lah kita pakai Sarawak lah, kita orang Sarawak. Jadi untuk yang terapi sentuhan, lakukan seperti berikut. Selimutkan badan dengan selimut hangat. Pelihara haiwan seperti kucing dan burung yang merangsang sentuhan. Pegang objek yang lembut dan selesa. Urut tangan dan tengkuk. Dan pakai pakaian yang lembut kepada kulit anda. Faham sikit apa arti ya? Artinya, bila kita rasa selesa, kalau tempat dia sejuk, memanglah kita kena selimutkan badan kita supaya rasa lebih hangat. Mungkin ada peliharaan, haiwan peliharaan seperti yang saya cakap tadi, kucing, burung, harimau kah. Termasuk ular. Ular, ada pun orang belah ular boleh, tak masalah. Ular yang boleh menenangkan anda, belah lah ular sawar, kanlah belah ular berbisa yang boleh dipegangnya, yang mematuk kita. Buat apa kita nak cari risiko kan? Jadi ular pun ataupun haiwan peliharaan lain, biawak, ada yang belah biawak saya nanggar ya. Biawak pun anda boleh jadi sumber untuk anda sentuh untuk rasa tenang kan. Terpulang dengan anda pegang objek yang lembut dan selesa. Mungkin ada stress ball, ada jual stress ball macam getah ya, anda boleh main stress ball ya. Pegang kucing, bulu kucing yang lembut. Anak-anak anda pun anak pun boleh jadikan satu sumber sentuhan yang melegakan. Ada anak kecil yang di rumah kita peluk, kita sayang, kita akan rasa lega bila kita memeluk anak tu ataupun mencium anak. Anak pun akan rasa disayangi, rasa dihargai. Jangan kita asyik mendera anak ke, menyakiti anak kita ke. Ia akan merosakkan mental anak juga lah dalam masa yang sama. Sebab apa, dalam tempoh PKP tu saya dengar terlalu banyak kes penderaan berlaku kerana bapa mak duduk di rumah sekali dengan anak pula degil, nakal, lompat saya situ dengan kata yang kearahan. Jadi menyebabkan berlakunya domestic violence ataupun penderaan anak ataupun jenayah rumah tangga berlakulah kepada isteri kepada penagih, ataupun anak kepada penagih ataupun bekas penagih. Benda-benda macam tu lah yang kita nak elakkan. Jadi skill-skill yang kita ajarkan adalah untuk memberikan anda rasa lega ataupun kurang sedikit untuk agresif. Ia pun agresifnya mungkin tidak menonton live yang saya ada sekarang sebab anda mungkin berada di dunia yang lain sekarang. Dunia lain maksud saya anda berada di dalam dimensi anda yang sedang stres, yang mungkin dalam keadaan tidak terkawal. Yang ada bersama saya harap anda bukan dalam keadaan sedemikian. Jangan menyakiti ahli keluarga anda, saya minta. Jadi terapi seterusnya, lakukan terapi seperti berikut, iaitu kunyah gula-gula getah, makan sedikit dark coklat, hirup secawan kopi, teh, minuman sejuk, makan sepotong buah-buahan yang masak ranum dan nikmati makanan snack rangup dan sihat. Jadi benda-benda tu makanlah ceritanya. Bila makan rasa lega, bila makan rasa kenyang, bila makan rasa puas, makanlah apa yang anda suka bagi yang mampu. Buatlah apa-apa di rumah, nak mula dalgona, kopi kah, teh kah, nak mula minum lokeng kah. Makan gula-gula getah mungkin dapat menghilangkan ketagihan dari segi macam merokok kan, orang merokok akan boleh hilangkan ketagihan dengan mengunyah gula-gula getah. Makan coklat boleh meredakan keinginan ataupun stres, sebabnya ada kandungan yang boleh boleh merembeskan antitoksin, merembes oksitoksin dalam otak kita ya. Jadi bila oksitoksinnya rembes, kita akan jadi lega, gembira dan lebih ceria. Hirup perlahan-lahan secawan kopi, teh ataupun minuman sejuk. Minum air kopi pun bagus untuk relief perasaan anda. Buah pun bagus dimakan dan sama juga dengan menikmati snack yang segar dan lazat. Dah pukul 3 rupanya, dah lebih. Siapa saya beri lebih sikit dengan anda. Jadi untuk terapi tersebut lagi, lari setempat atau buat lompatan menari-nari di kawasan setempat. Boleh bertanda seperti kita orang nak bertanda, regang atau pusingkan kepala, berjalan-jalan dengan tenang, picit dan ramas bola tekanan getah. Ya, stress ball yang saya ceritakan tadi. Kita boleh lah nak melompat, nak berlari, nak menari, terpulang dekat rumah masing-masing, nak nekik ke atas badung ke tekik lah, asalkan mula benda yang bagus saja. Berlari setempat ke, dua tempat ke, macam-macam kita boleh lakukan. Boleh menyanyi lagu kegemaran anda, boleh dengan muzik macam saya cakap tadi, saya buka muzik jazz kan, buka lagu instrumental, bina hiasan air terjun. Bagi yang ada kepakaran nak buat binaan air terjun, ya buatlah. Habis dah pun tips yang ikhlas daripada cawangan PDK bahagian rawatan dan perubatan pemulihan ADK yang di-explain oleh saya lebih detail kepada anda. Kenapa saya explain? Kerana kebanyakan klien yang telah saya forwardkan ataupun hantarkan dalam bentuk PDF ataupun image ataupun link FB tentang keto, dan si baca. Anda malas membaca. Bila si baca,
Nyuruh saya lukis, si dapat saya lukis lah. Jadi bila saya si lukis, kita buat live, kita beri penerangan secara visual supaya anda lebih jelas dengan apa yang anda boleh lakukan di rumah. Terima kasih kepada yang melapor diri lagi banyak di dalam WhatsApp. Terima kasih bermakna antara viewers ini ada OKP yang menyertai live ini. Dan saya harap apa yang saya kongsikan pada hari itu lebih membantu anda untuk menghadapi hari-hari anda sepanjang PKP ini. Minta anda lebih tenang, lebih orang kata apa, dengarlah sikit arahan kerajaan swasta, dapat terus kekal pulih, dapat kekuatan untuk lebih orang kata apa, menjadi orang yang bebas daripada dadah, bebas COVID, bebas dadah. Dalam masa itulah anda mengambil kesempatannya untuk memulihkan diri anda dengan lebih baik. Mungkin sesi seterusnya anda akan bersama dengan pegawai pemulihan anda yang seorang lagi Puan Nur Syamiati lah. Mungkin selain daripada saya ada seorang lagi pegawai pemulihan yang akan bersama anda kelak, akan dimaklumkan dalam sesi akan datang. Kita akan update di FB page seperti sekarang. Jadi saya pegawai pemulihan anda Puan Nadia binti Muhammad Hazmi, yang ini ingin memohon maaflah sekiranya ada yang saya asyik faham lagi penerangan saya ataupun ada yang tidak jelas. Dan jika anda bermasalah dalam dari segi apa-apalah emosi ke spiritual ke apa, anda tidak sedia halangan lah untuk berhubung dengan ADK kembali. Call ADK ataupun nombor yang telah saya bagi tadi untuk kita bantu anda dengan lebih personal lah. Jangan simpan masalah anda seorang-seorang. Ada masalah, share dengan orang yang anda percaya, termasuk dengan pihak kami lah. Jangan bersendirian. Dan kepada ahli keluarga juga, jangan biarkan anak anda ataupun ahli keluarga anda yang terjebak dengan dadah ini berjuang seorang diri. Bantu mereka, support mereka. Jadikan keluarga anda keluarga yang bebas dadah, bebas COVID. Jaga semua. Kita jaga kita. Hashtag kita jaga kita. Hashtag duduk rumah. Jadi itu adalah sesi live hashtag duduk rumah. Okay, terima kasih. Saya rasa dah berada di akhir sesi. Terima kasih kerana bersama saya sepanjang sesi ini. Semoga kita berjumpa lagi. Apa-apa, PM tepi. Saya akan reply WhatsApp anda. Boleh juga inbox di page WhatsApp, di page ADK. Terima kasih semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.